isu tentang ivermectin yang menjadi isu sekarang ni, yang kata dalam proses sekarang ni. Jadi apa pandangan Haji sebagai Presiden Farmasi Malaysia ni? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Saya dah agak dah apa ni soalan yang akan ditanya pada saya hari ni. Okey, sebab apa ni, sebab dia punya apa ni isu ni masih hangat lagi, ya. Jadi pertama sekali kita kena faham seperti mana apa ni Ustaz Fawaz kata tadi, sains ni dia ada dia punya metodologi. Jadi kita kena buat apa-apa pun kita panggil EBM, Evidence Based Medicine. Apa-apa kita nak buat pun mesti berdasarkan kepada evidence. So dalam bahasa kita mesti ada dalil lah. Ya, nak buat apa satu-satu pun mesti ada dalil. Jadi maknanya kalau kita tengok dari segi pembangunan vaksin, perkara itu semuanya telah dilakukan secara orang kata apa, ataupun apa-apa research lah yang dilakukan untuk pembangunan ubat dan vaksin dan sebagainya. Dia memang ada metodologi untuk memastikan bahawa ada kajian-kajian yang tertentu, ya. Jadi yang jadi masalah sekarang ni adalah apabila perkara itu kita dapat adalah pandangan-pandangan yang berbeza. Pandangan-pandangan yang berbeza ni bukanlah salah, tetapi dia kena compare apple to apple lah. Maknanya kalau kita nak buat, kita kena buat pembandingan tu kena sama taraf lah, kan. Jadi kalau kita tengok dalam kes ivermectin ni, kita ambil benda yang orang kata apa, yang betul. Sekarang ni saya nak tanya, betul ke apa ni ubat ivermectin ni ada di pasaran Malaysia tu tidak? Tak ada kan? Tak ada. Tak didaftarkan. Tak didaftarkan. Okey. Of course kita boleh buat masuk lah. Jadi kita tahu bahawa produk ni tidak didaftarkan di Malaysia. Jadi kita pun tak tahu daripada mana dia dapat apa ni ubat-ubat ni. So janganlah pergi cari pula dekat mana-mana untuk cari ubat ni, sebab sekarang ni tak ada. Sebab kalau kita buka maklumat yang ada dekat MPRA, dia mengatakan bahawa ubat ni sebenarnya adalah untuk veterinary, untuk haiwan. Jadi untuk manusia ni memang tak ada. Ada yang bentuk sapuan ataupun dari segi injeksi dan sebagainya. Yang kita nampak yang tablet-tablet ni saya tak pasti macam mana boleh perkara itu masuk di dalam negara kita. Jadi ini satu perkara yang kita kena ambil tahu jugalah. Jadi macam mana kita nak buat? So jadi itu sebab ya betul memang ada pendapat-pendapat saya tengok sampai peringkat orang kata nak tarik ke mahkamah ataupun nak mencabar, report polis pun ada. Saya rasa tu pada saya dah melampaui batas lah. Okey, saya rasa apa pun perbezaan, kita balik kepada, minta maaf cakap lah, kita kena balik kepada orang yang mempunyai kewajipan. Berautoriti itu penting. Kalau tidak, macam mana kita nak selesaikan satu perkara, okey, kalau kata kita tak pergi ke peringkat berautoriti. Jadi apa yang berlaku sekarang, okey, tak apalah, maknanya adalah sebahagian daripada pakar-pakar ni menulis surat dan sebagainya yang kita pun sedia maklum. Lepas tu jadi ada respon pula daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Lepas tu ada respon balik pula daripada golongan ni. Kita tak maulah benda ni menjadi satu polemik yang sampai peringkat yang kita hadapi sekarang ni lah. Jadi satu benda yang kekecohan, hari biru dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok maklumat ni semua berubah-ubah. Kalau kita tengok hari ni pun, hari ni lah pun dah dapat satu maklumat daripada dulu kita tengok penggunaan ivermectin ataupun ubat-ubat lain lah ya, untuk treatment ni ada digunakan di negara-negara lain, contohnya India. Dah hari ni pula dah guideline tu menunjukkan bahawa ubat-ubat ni semua dah tak boleh pakai. Jadi macam mana kita nak bawa ke hadapan, macam mana kita nak gunakan? Benda ni tak jelas. Bila tak jelas, macam mana kita nak bagi pada populasi? Kita tak boleh bagi pada populasi. Jadi langkah yang diambil oleh KKM, okey, di mana saya diberitahu bahawa ada 12
hospital, okey, yang akan menjalankan kajian clinical trial melibatkan 500 pesakit, okey, untuk tahap 2 3, maknanya sebelum sampai masuk ke hospital kan, nak tengok sama ada ubat ni berkesan atau tidak. Jadi kita ada tata cara dia. Sebab kita kena ingat tau, kalau kita nak buat satu research, kita kena ada dua bahagian. Satu kita bagi yang cara biasa gold standard, atau cara yang apa kita buat sekarang, dari satu dengan ivermectin. Jadi kita tunggulah. Jadi yang saya tahu perkara tu baru dimula, tengah belum sampai 2 minggu lagi. Jadi kita tunggulah habis kajian tu. Jadi janganlah sekarang ni kalut pergi cari sana cari sini, tanya orang sana tanya sini. Jadi pada saya orang kata apa, tunggulah perkara ni apa. Yang paling penting sekarang kita kena fokus kepada apa di depan kita sekarang ni. Yang berdepan kita sekarang ni adalah virus ini dah ada dalam komuniti. Itu yang kita kena faham. Virus tu ada di dalam komuniti. Kan tadi saya sebut tentang kisah-kisah di mana perkara ni berlaku terhadap sahabat-sahabat saya. Perkara ni berlaku innocently tau. Maknanya virus tu dibawa balik daripada luar. Maknanya dia bekerja, bawa balik ke rumah, lepas tu ingatkan tak ada apa-apa, lepas tu berlaku sentuhan atau macam-macam lah boleh berlaku. Jadi benda tu bukan disengajakan. Tetapi apabila benda tu pergi ke orang yang kita sayangi, khususnya orang mak ayah kita, dan lepas tu menjadi semacam ni, kita merasa kesal lah. Pasal benda basic ni, sedangkan kita dah ajar dah. Kita dah ajar dari situ bahawa pun kata 3S, 3W ni, patutnya kita dah boleh buat dah, lebih dah setahun lebih dah ni. Maknanya memang yalah, ini yang berlaku masa raya-raya itu 3 minggu lalu. Memang kita tahu kalau orang lama kita tak jumpa, apa kita buat? Mesti kita nak salam, kita nak berpeluk, nak berdakap. Itu sebab kes-kes pun dekat tempat saya kat sini kan, yang baru-baru kes ni, dia melibatkan jemaah masjid. Sebab saya tahu mereka membuat aktiviti masa di bulan Ramadan. Dan saya tahu mungkin diorang alpa. Walaupun tidak disengajakan. Tapi benda tu sampai peringkat melibatkan karya, melibatkan petugas-petugas masjid, dan akhirnya masjid tu terpaksa ditutup. Jadi benda-benda ni pada saya benda-benda basic lah, sebab kita dah kata dah sekarang ni, ini saja yang berkesan. Dan di samping kita merancakkan lagi atau mempercepatkan lagi vaksinasi ni. Sebab vaksinasi tu memang dah terbukti lah. Kesan di Amerika, di UK, di mana-mana pun kita tengok orang pun dah macam-macam berlaku, di Korea, di Jepun apa semua tu kan. Jadi saya rasa yalah, kita balik kepada macam saya cakap pada minggu lalu lah. Kena ambil boleh kita ambil, boleh kita ada rancangan seperti mana yang dah disebut oleh kerajaan. Cuma tanda tanya besar buat saya, harap-harap vaksin tu betul-betul sampai lah. Kalau tidak, Ustaz macam mana? Kalau tidak macam mana? Kita perancangan bagus, semua kita dah siap. Dia tengok vaksinnya tak ada, macam mana? Saya bukanlah soal percaya tak percaya, tapi selagi perkara tu tak sampai di bumi Malaysia ni, minta maaf lah, kita tak boleh melakukan banyak kan. So jadi saya harap kita kena jelas apa yang kita nak buat lah. Sebab ni kaedah-kaedah yang jelas kita buat, dan kita harap kita akan berjaya lah. So jadi fokus kita adalah untuk mendapatkan seberapa banyak orang vaksin. Dan saya setuju yang tadi yang Ustaz kata untuk melibatkan, sebab itu kaedah yang Indonesia buat juga. Di mana belum apa-apa lagi, dia buat kepada guru-guru pondok, dah bagi pada guru-guru, anak-anak murid semua ikut. Tak banyak soal. So itu salah satu perkara yang kita boleh lakukan lah.